Barang siapa yang tidak menanam pada bulan Rajab dan tidak menyiram pada bulan Syakban, mana mungkin dia akan menuai hasil dalam bulan Ramadan. Boleh faham tuan-tuan? Saya ulang. Barang siapa yang tak tanam pokok, tak tanam benih dan tidak siram benih pokok itu, mana mungkin dia nak menikmati hasil. Macam mana tuan-tuan nak dapat Lailatul Qadar? Kalau dalam Rajab kita tak mula, dalam Syakban pun tak nampak muka, tak mungkin nehi-nehi kusnehi, maka tuan-tuan tak akan jumpa Lailatul Qadar. Maka persiapan dan persediaan, as a preparation, al-isti'dad untuk bertemu dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka bermula pada bulan malam Rajab. Bukan malam pertama Ramadan baru hang nak bulut, bukan. Memang takkan jumpa Lailatul Qadar. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Tuan Imam pimpinan Head of Mosque, pengerusi masjid, jawatankuasa panitia pengurusan Masjid Al-Hidayah yang akan terus dijaga, dipelihara dan diperkasa oleh Allah, ditolak tidak rebah, dicabar tidak gentar, disergap tidak menyerah. Itulah pejuang barisan pimpinan jawatankuasa masjid. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, anak-anak dan adik-adik, tuan-tuan, hamba Allah dan para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan selamanya, ayo sama-sama kita merafak dan mengangkat setinggi-tingginya rasa kehambaan, kesyukuran, kerendahan. Rasa kehambaan, kesyukuran dan kehambaan. Tiga nilai dignity. Dignity ni maksudnya martabat. Sekiranya kamu berjaya mengangkat tiga nilai yang ada pada diri kamu,
maka kamu berjaya mengangkat nilai jarak, darjah dan martabat, nilai kerendahan, nilai kesyukuran, nilai kehambaan. Tiga nilai yang harus diangkat ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah mengizinkan peluang, kesempatan, kasih sayang, kekuatan, diberikan kelapangan. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah meneruskan perjuangan dan meneruskan perkongsian pada malam ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita mencari ibtigha mardatillah, untuk kita meluruskan sesuatu yang bengkok, untuk kita menerangkan sesuatu yang gelap, dan untuk kita memandaikan sesuatu yang bodoh, untuk kita menyucikan sesuatu yang kotor. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah malam ni saya ingin mengajak ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang memegang title. Ada dua jawatan manusia yang kita akan pegang tanpa perlu minta gaji, tanpa perlu minta kerja, tanpa perlu hantar surat bersara. Ada dua kerjaya dan karier manusia yang kita semua pegang. Yang kerja dan kerjaya ni tuan-tuan, tidak ada tarikh luput dan tidak ada tarikh persaraan. Iaitulah kerjaya yang disebut sebagai yang pertama, ibadullah. Karier kita sebagai hamba Allah dan karier kita sebagai umat Rasulullah. Dua jawatan dan dua kerja ni tuan-tuan tanpa pencin sampai ke syurga. Jawatan yang abadan abadan kekal selamanya. Tuan-tuan, insya-Allah Sallallahu alaihi wasallam. Memulakan perkongsian malam ini, saya nak ingin mengajak tuan-tuan untuk kita berkongsi dan untuk kita membicarakan satu tajuk yang berkisar tentang rejab yang mustajab. Mustajabkah doaku? Mustajabkah rejabku? What is the meaning of rejab? Kenapa rejab ni disebut sebagai minha arba'atun hurum? Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Dalam banyak-banyak 12 bulan ni tuan-tuan yang Allah cipta, kalimah syahrun, kalimah bulan disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, menandakan dalam setahun ada 12 bulan. Indahnya Al-Quran, Allah menceritakan, Allah menggunakan kalimah-kalimah tertentu yang merujuk kepada kehidupan kita. Contohnya tuan-tuan, Allah menyebut syurga 88 kali, Allah menyebut neraka juga 88 kali. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kembali kepada tajuk perbincangan kita. Dalam ayat 36 Allah menyebut dalam 12 bulan ni ada 4 bulan yang aku angkat, 4 bulan yang aku gilap, 4 bulan yang aku letakkan di setinggi-tingginya. Ada 4 bulan yang paling mulia, ada 4 bulan yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai bulan-bulan haram. Dan bulan haram ni minha arba'atun hurum. Ada 4 out of 12 months disebut sebagai bulan haram. Kategori pertama disebut dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Lataiful Ma'arif. Imam Rajab Al-Hambali dia kata apa? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mengangkat 4 bulan daripada 12 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Kategori pertama, 3 bulan yang duduk dekat-dekat, yang duduk rapat-rapat, yang duduk berjiran, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan ni rapat, dekat-dekat. Dan 1 bulan terasing dan terpisah, namanya Rejab. Rejab ni disebut sebagai Rejab Mudhar, istilah dalam bahasa Arab. Okey tuan-tuan, jom kita perkenalan.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ibu dan ayah, tak kenal maka tak beramal. Bukan setakat tak bercinta. Tak kenal maka tak ikut. Macam mana nak ikut Nabi? Hang kena cinta dulu. Macam mana nak cinta Nabi? Hang kena kenal dulu. Maka rejak, tak kenal maka tak amal. Tak kenal maka tak dekat. Tak kenal maka tak hormat. Tak kenal maka tak taat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rindu dekat tanah haram. Sejak balik Malaysia ni macam tak apa-apa sesuai cuaca. Cik, mungkin tak sesuai lah kot dekat Malaysia ni. Sebab di sana banyak berdiri, di sini kena duduk. Tiba-tiba. Okey tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimahullah, insya-Allah. Rajab disebut tuan-tuan, dia datang dari perkataan rajaba. Bermaksud rajab ni kata apa? Rajab ni bermaksud agung. Rajab ni bermaksud tinggi. Rajab ni bermaksud diagungkan. Yurajibu ataupun rajaba, maksudnya apa? Sesuatu yang diagungkan oleh masyarakat Arab. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak suku bangsa Arab yang diasaskan oleh Nabi Allah Ismail ketika berkahwin dengan Bani Jurhum yang merupakan CEO, presiden bangsa Arab ni adalah Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail yang memulakan kehidupan bangsa Arab di bumi Mekah. Walaupun Nabi Ismail bukan berbangsa Arab. Okey. Ketika Nabi Ismail berkahwin dengan Bani Jurhum, orang Arab, maka bermulalah kehidupan bangsa Arab. Dan dalam banyak-banyak suku ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak bangsa Arab, antaranya Kinana, antaranya Nizar, antaranya Rabi'ah, antaranya Quraisy. Ni antara bangsa Arab yang darjat paling tinggi. Dia ada satu suku kaum bangsa Arab yang namanya bangsa Arab Mudar. Dan mereka inilah antara bangsa suku kaum yang paling suka mengagungkan Rajab. Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Apa dalilnya nak bagi tahu bahawa Rajab ni bulan yang tinggi? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rajab ni dia merujuk kepada bulan yang disebut gerbang kepada Ramadan. Rajab disebut sebagai bulan kepada persiapan menantinya Ramadan. Maka Rajab tuan-tuan menjadi mulia. Sama macam Syawal. Syawal sebenarnya asalnya dia tidak ada apa-apa. Nilai Syawal ni tak ada apa-apa, tapi disebabkan dicantumkan dengan Ramadan, maka Syawal jadi mulia. Sya'ban dan Rajab sallallahu alaihi Muhammad juga bulan yang berturutan, yang beriringan dengan Ramadan. Maka Rajab dan Sya'ban menjadi kemuliaan, menjadi bulan yang diagungkan. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan yang hat-trick. 3 bulan yang berturut, hat-trick of ibadah. Bulan hat-trick ibadah. Bulan hat-trick nak sepak pahala ni masuk dalam gol syurga secara berturut-turut. Bulan Rajab kita skor gol. Gol apa? Gol pahala. Pahala amalan kita Allah terima. Maka sampai ke gol syurga. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ni hat-trick. Sebab apa? Ada hadis tuan-tuan. Apa yang pertama Nabi sebut? Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Suqi Zar'i, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zar'i. Rajab itu adalah bulan untuk kamu bercucuk tanam. Sya'ban itu bulan untuk kamu menyiram tanaman, dan Ramadan itu adalah bulan kamu menuai hasil tanaman. For those who are not harvesting, barang siapa yang tidak menanam pada bulan Rajab dan tidak menyiram pada bulan Sya'ban, mana mungkin dia akan menuai hasil dalam bulan Ramadan. Boleh faham tuan-tuan? Saya ulang. Barang siapa yang tak tanam pokok, tak tanam benih, dan tidak siram benih pokok itu, mana mungkin dia nak menikmati hasil. Macam mana tuan-tuan nak dapat Lailatul Qadar? Kalau dalam Rajab kita tak mula, dalam Sya'ban pun tak nampak muka, tak mungkin nehi-nehi kush nehi, maka tuan-tuan tak
akan jumpa Lailatul Qadar. Maka persiapan dan persediaan, as a preparation, al-isti'dad untuk bertemu dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka bermula pada bulan malam Rejab. Bukan malam pertama Ramadan baru hang nak bulut, bukan. Memang takkan jumpa Lailatul Qadar. Tuan-tuan, orang yang baru main masjid Sallallahu Alaihi Muhammad, dia takkan familiar dengan masjid. Dia tak tahu toilet kat mana, dia tak tahu pintu masuk kat mana, dia tak tahu. Tapi orang yang dah lama main masjid, dia tahu. Pejam mata pun dia tahu toilet kat mana, pejam mata pun dia tahu susun kasut nak susun kat mana. Sama macam Ramadan. Maka nak dapat Lailatul Qadar, dia kena familiar dulu dengan masjid, familiar dulu dengan tahajud, familiar dulu dengan puasa, familiar dulu dengan tazkirah, familiar dulu dengan salawat, salatu sunnatat tarawih. Tapi tak ada lah tarawih dalam Rejab. Maksud saya, familiar dengan solat sunat, familiar dengan Al-Quran. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, to be a champion, you have to get training as well as you can. To be a familiar with game. Boleh faham ayat tu? Cuba Google. Memang tak ada. Sebab apa? Ayat saya tak dan boleh Google. Maksudnya apa? Untuk menjadi champion, tuan-tuan dan saya perlu melalui latihan supaya untuk menguatkan stamina. To be a champion, you have to be a familiar. Familiar in ibadah, familiar in solat. Saya ulang balik. Barulah orang yang familiar dengan stamina, maka dia akan mampu menjadi juara. Ketika saya memulakan ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu, saya sebagai ketua pada ekspedisi pendakian kami 18 Februari, ini cerita lama, 2011. 17 orang rakan guru gabungan semenanjung dengan Sabah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kami sempat training naik satu gunung dekat Lak Datu Sabah, Gunung Silam nama dia. Pendakian hanya juga mengambil masa beberapa jam. Dalam kalangan 17 orang, ada 2 orang tak berjaya. Sebab apa? Sebab waktu training tu mungkin ada SOP yang tidak diikuti. Akhirnya tuan-tuan, dua orang yang tidak berjaya ketika training, 2 orang itulah tak berjaya ketika real mendaki puncak Kinabalu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Mudah-mudahan 2 orang yang saya tak sebut nama dia, mungkin dia tak tengoklah kuliah ni. Saya kata ustaz, buka air, tapi tak puas saya tak sebut nama dia. Kawan-kawan. Nak beritahu saya ulang, to be a champion, you have to be a familiar. Maka Rajab, Allah nak bagi kita familiar dengan puasa, familiar dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dalam hadis dan ayat yang lain, Allah kata Rajab ni karih. Rajab itu seperti angin, Sya'ban itu seperti awan yang membawa angin, dan Ramadan itu seperti hujan yang menghimpunkan angin dan awan bergabung, akhirnya hujan mencurah-curah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak dapat hujan kalau angin tak ada, awan pun tak ada? Itu secara sains dia. Tuan-tuan, ibu dan ayah Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, itu cerita tentang Rajab. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, bila sampai Rajab ni, nak bagi tahu bahawa Rajab adalah bulan mulia yang Allah pilih, bulan yang Allah tulis, yang Allah angkat dalam Quran. Tuan-tuan, bila Allah pilih, bila Allah sebut, confirm mulia. Bila Allah pilih tuan-tuan mai malam ni, itu tanda confirm Allah takkan menghina tuan-tuan, walaupun kita hina pada pandangan mata manusia. Kalau tidak, Allah tak takdirkan tuan-tuan duduk kat sini. Ini tanda Allah nak memuliakan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa Allah nak dia jadi baik, confirm Allah akan meletak dan melorongkan dia kecenderungan, tendensi untuk buat benda baik, walaupun kita belum jadi baik.
Saya ulang, Ramadan bulan mulia. Rejab bulan mulia. Sebab Allah pilih dan Allah angkat dalam Quran. Kita menjadi trend. Kalau nak buat kenduri, kita akan pilih tarikh-tarikh special. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kenduri lagi? Siapa yang nak kenduri lagi? Sama ada di Malaysia ataupun di Thailand, trend kita pilih tarikh. Konon-konon mulia lah kan. 10/10 2010. Kalau dulu, itulah cerita lama. 11/11. Tarikh Shopee. Ambil berkat Shopee. Tarikh 11/11 buat kenduri. 12/12. Berkatlah sangat. Tapi kalau 6/12 tak apa. Sebab tu birthday saya. Saja nak abang. Selingan lah. Take note. Boleh tengok balik rakaman ni. Tuan-tuan, jadi bila Rejab ni Allah pilih, maka confirm dia mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, poin saya yang keempat. Dalam Rejab, antara keistimewaan Allah sebut sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis kitab yang saya bacakan tadi, Lataiful Ma'arif, disebut Allah gandakan kebaikan dan ibadah dalam Rejab adalah 70 kali ganda. Ini riwayat pertama. Sya'ban 700 kali ganda, dan Ramadan 1000 kali ganda, and more, unbounded and unlimited and uncounted. Tak boleh dibilang, tak boleh dihitung, dan tak ada sempadan. Itu Ramadan. Tapi hang nak dapat Ramadan, hang kena ambil anak dulu. Nak mendaki puncak 4095 ketinggian Gunung Kinabalu, perlu melalui 6 jam daripada kaki gunung ke base camp naik ke gunung lah 2 jam, plus minus 8 jam. Muslimin dan muslimat Rasulullah SAW, maka nak sampai puncak kamu kena cari, bermula dengan setapak demi setapak. Maka Ramadan adalah Rejab adalah tapak menuju puncak Ramadan. Muslimin dan muslimat Rasulullah SAW. Sebab itu dalam Imam Syafi'i pernah menyebut bahawa pada bulan Rejab, Imam Syafi'i dah mula menggandakan kebaikan pahala, ataupun bukan, menggandakan kebaikan sedekah yang dia buat. Starting Rejab ni dah mula dah. Dia ambil mood, kita kata. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku dalam bulan Rejab? Yang ni hebat, yang istimewa tuan-tuan. Jom kita tengok yang menyebabkan Ramadan, yang menyebabkan Rejab. Tak sabar nak puasa. Tak sabar nak puasa tak apa, dengan tak sabar nak raya. Tuan-tuan, Nabi punya tak sabar nak puasa, bila masuk Rejab, apa doanya? Allahumma barik lana, sambung, fima razaqtana. Siapa nak makan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk Rejab, Nabi dah start stamina dah, tekan gear dah. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah, berkatilah kami hari ini, malam ini, sepanjang bulan ini, dan Sya'ban, dan sampai, please ya Allah, please sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nabi minta sangat-sangat, tak sabar masuk Rejab, tak sabar nak puasa. Kita terbalik, masuk Rejab tak sabar nak raya. Kabur raya PKP tu tak habis. Sallallahu alaihi wasallam. Baju raya siap ayun lah. Angin mai sikit, kedok sikit, ayun balik. Punya tak sabar nak raya tu. Okey, apa yang ada pada Rejab tuan-tuan? Yang pertama, Rejab adalah bulan Nabi memulakan hijrah Nabi pertama. Hijrah Nabi ada berapa tuan-tuan? Ada 3. Yang pertama ke Habsyah, sehingga terislamnya Raja Najasyi. Yang kedua, Islamnya. Yang kedua tuan-tuan, hijrah Nabi ke Taif, sehingga Islamnya Andas. Cerita Andas ni menarik. Tuan-tuan kena follow saya pergi umrah, saya cerita kat sana. 2. Yang ketiga, Nabi hijrah ke Madinah. Muslimin dan muslimat Rasulullah. Maka peristiwa hijrah ke Habsyah sehingga terislamnya Raja Najasyi tempat Bilal bin Rabah hari ini di Ethiopia, Afrika, maka berlaku pada bulan Rejab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi agung ni, Rejab ni tinggi, hebat. Tinggi sebab apa? Sebab Allah sebut dalam ayat asli surah Al-Isra, ayat pertama yang familiar, yang semua makruf dan masyhur.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun ada khilaf ulama, tak apa kita tak bincang bab tu, maka tapi jumhur ulama kata bulan ni bulan tinggi, bulan agung, bulan Nabi naik ke langit. Muslimin sebut tentang Al-Isra wal Mi'raj, kita sebut trailer sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun malam ni bukan khusus kepada Isra wal Mi'raj. Ada satu riwayat tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ketika sebelum berlakunya Isra, selepas kewafatan Sayyidina Khadijah, buat menakan Nabi Abu Talib, bersuara langit kepada bumi. Hei langit! Langit berkata kepada bumi, hei bumi, engkau tengok tempat aku. Di dadaku ada apa? Ada bintang, bulan, matahari yang memancar dan berkilau-kilau, bersinar-sinar cahayanya. Engkau ada apa bumi? Ternyata aku lagi tinggi dan lagi mulia. Berlaku dialog antara langit dan bumi. Bumi membalas, tak puas hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Bumi kata apa? Wahai langit, kalau di tempat engkau ada bulan, matahari, planet, sistem surya dan cakrawala, di tempat aku wahai bumi ada, wahai langit, ada bukit bukau, sungai yang mengalir, tajri, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mengalir sungai. Maka bumi balas balik satu sama. Suasana semakin genting, masa semakin menuju ke kecederaan. Ketika masa kecederaan itulah tuan-tuan, langit balas balik. Langit kata wahai bumi, bumi balas balik. Tak ada langit balas, bumi kata wahai langit, kalau engkau ada segala-gala yang kau sebut, di tempat kami ada para anbiya yang dilahirkan semua di bumi kecuali Nabi Allah Adam. Bila bumi sebut macam ni tuan-tuan, langit checkmate terus. Sebab di langit tak ada bumi, di langit tak ada Nabi. Maka asbab daripada dialog inilah langit tak puas hati, langit bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Wahai Allah, bumi mengatakan dia lagi mulia berbanding diriku. Kerana apa? Kerana di tanah bumi ada Nabi, orang-orang mulia. Ya Allah, angkatlah, bawalah diriku supaya aku juga merasai kemuliaan dengan ada walaupun seorang Nabi. Maka asbab itulah tuan-tuan, Allah memperkenankan doa langit. Akhirnya berlakulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi naik ke langit supaya langit merasai macam mana ada Nabi, mulia dan izzahnya. Ringkas dua. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab? Peralihan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuan-tuan pi ziarah Madinah, tentu mutawif cerita pasal ini. Kalau mutawif tak cerita pasal ini, tarik telinga mutawif tu. Tak usah jadi mutawif. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tarik telinga saya? Ustaz mana suruh kami tarik telinga ustaz? Sebab ustaz tu suruh tak cerita. Dia dekat Madinah ada masjid Qiblatain. Yang ni tak boleh singgah dah sebab construction. Cuma boleh lalu bas. Tapi lalu tidak menjadi alasan untuk mutawif tak cerita. Apa berlaku? Ketika di Madinah tuan-tuan, dulu kan kita tahu kiblat kita sallallahu alaihi wasallam adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika Nabi duduk di Madinah, Yahudi dah buat peleceh. Alah, Muhammad ni geng-geng ni dah ramai, dah baran sempoi pula. Depa ni orang kami pun sebab kiblat kami pun Baitul Maqdis, depa pun Islam Baitul Maqdis. Kata Islam bagus. Yahudi memperlekeh. Itulah bahasa dia lah. Yahudi versi Penang. Kepala-kepala bergoyang kan. Dia buat sempoi pula ni, dia ikut kami semua. Nabi Muhammad mengadu pada Allah, ya Allah, aku tak tahan diperlekehkan. Kononnya Islam mengikut Yahudi berkiblatkan Masjidil Aqsa.
Ketika Nabi solat, dalam riwayat mengatakan dalam kitab Ar-Ruhiqul Makhtum, dalam kitab Sirah Ibn Hisham, Nabi solat zuhur. Ketika itulah tuan-tuan, bulan Rajab, turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai Muhammad, hendaklah kamu alihkan, ubah kiblatmu daripada Masjidil Aqsa kepada ilal Masjidil Haram. Dulu kiblat kita sana. Akhirnya Nabi pusing dalam solat. Ringkas. Berlaku juga dalam bulan sallallahu alaihi Muhammad, bulan Rajab. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Muslimin dan muslimat, tak habis lagi. Apa lagi peristiwa yang menyebabkan Rajab ni menjadi agung dan tinggi? Antaranya tuan-tuan, disebut dan direkodkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Ini perang-perang akhir sebelum Nabi wafat. Dan Tabuk sekarang menjadi tempat paling sejuk di bumi Arab Saudi, dan masih ada salji yang menjadi apa? Yang menjadi satu tanda tanya sallallahu alaihi Muhammad dan disinonimkan kepada hadis Nabi, maka takkan berlaku kiamat sehingga bumi Arab ditimpa dua benda, satu hijau, yang kedua salji. Dan kehijauan Arab Saudi hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam yang diviralkan juga. Saya pun balik baru ni, bukit-bukit Mekah Madinah ni, di Taif, di sekeliling kelalang Mekah lah. Tuan-tuan, dia punya pokok dia, nak abang macam mana tak tahu. Dia tumbuh pokok serai, pokok hijau, dia punya hijau kehijauan. Pokok yang sepatut logik akal manusia, ada tanah baru pokok tu boleh tumbuh. Tapi di Mekah Madinah, atas batu yang tak ada tanah. How it could be, tuan-tuan? Di luar logik akal manusia. Sampai hari ni orang Arab Saudi, orang Mekah, dia keluar hujung minggu, dia keluar, dia pergi mana? Dia pergi bukit, berkelah, pergi healing. Dia pun nak healing lah. Musim orang healing lagi. Dia pun nak mencari healing. Stres. Sallallahu alaihi Muhammad, stres apa? Sebab geng Penang ramai sangat main Mekah. Dia pun keluar, dia pun pergi dekat kawasan bukit yang sebab dia pun tak pernah tengok tumbuhan hijau. Bismillah bismillah. Maka itu tanda akhir zaman. Itu tajuk lain lah. Okey, apa lagi peristiwa Rajab? Yang ni ada kaitan dengan kita. Iaitulah peristiwa di mana disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, peristiwa 1187. Siapa ingat? 1187 Masihi. Siapa dapat A1 sejarah SPM, dia tahulah cerita dia. Apa peristiwa? Dan peristiwa ni ada kaitan dengan tuan-tuan mungkin. Iaitulah peristiwa apa? Peristiwa penaklukan Baitul Maqdis dalam perang Hittin ataupun perang Salib yang kedua. Ketika mana Syekh Abdullah Al-Kumairi Al-Husaini Al-Yamani mengarang dalam kitabnya bahawa ketika inilah berlakunya peristiwa perang Salib yang dipimpin oleh tentera dan general, Brigade General sallallahu alaihi Muhammad Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang baru berusia 21-22 tahun, 24 tahun, memimpin tentera perang menakluki perang Salib orang-orang Kristian. Akhirnya pintu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kembali ataupun Baitul Muqaddas kembali ditawan menjadi tangan orang Islam. Buat kali pertamanya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat. Setelah 88 tahun azan tidak berkumandang di bumi Baitul Maqdis, tuan-tuan, pada bulan Rajab, malam 28 Rajab 853 Hijrah bersamaan dengan 1187, termaktub dalam sejarah Baitul Maqdis terbuka dan dibuka kembali. Islam kembali ke puncak dalam peristiwa perang Hittin. Dan apa kaitan dengan tanah Melayu? Tuan-tuan pun tahu, salah 10,000, bukan salah seorang, salah 10,000 tentera-tentera frontliners yang turut berperang memenangkan Baitul Maqdis adalah datang daripada tanah Melayu. Dan tanah Melayu bukan di Johor, bukan di Perlis, bukan di Kelantan, bukan di Terengganu,
di mana tuan-tuan? Di bumi Kedah Darul Aman. Dan orang Penang termasuk sini sebab Penang tak ada lagi. Dan jajahan taklukan ini di bawah jajahan taklukan Kedah. Dan mungkin generasi tok nenek moyang tuan-tuan yang telah berjuang memenangkan Baitul Aqsa. Takbir. Elinor. Kedok berhealing. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan ibu dan ayah, itu cerita Rajab yang main-main kan? Bukan kaleng-kaleng kisah Rajab. Dan juga tuan-tuan, kisah keistimewaan bulan Rajab ni tuan-tuan, sebagaimana saya sebutkan tadi, Rajab adalah bulan gerbang Ramadan. Ronaldo berhijrah ke Arab Saudi, menggalas misi menjulang juara. Rajab gerbang Ramadan dinanti, bulan latihan mendulang pahala. Apa kaitan dengan Ronaldo? Bismillah. Sebab cerita orang Saudi itu kaitan dengan Ronaldo, CR7. Tuan-tuan tengok kan, bila semenjak Ronaldo bermain dengan Al-Nassr FC ni, setiap hari kapten lah jurulatih. Sebelum training tahu dia bagi apa? Bagi minum zam-zam. Sebelum training minum zam-zam. Tuan-tuan, 40 kali minum, 40 kali doa, insya-Allah Islam lah CR7. Amin. Mudah-mudahan. Andai kata orang yang sepopular dan kita kata se-heavy lah, orang-orang dunia ni, bila dia masuk Islam, contoh dulu macam kisah Neil Armstrong, Michael Jackson di hujung hayat dia. Orang macam ni kalau dia masuk Islam, yang follower dia berbilion ni, berjuta-juta ni, saya tak tahu apa jadi. Masuk Islam je seorang figur ni, tak kisahlah daripada agama apa pun, bukan dia tarik seorang tuan. Dia akan tarik dengan jutaan follower dia. Kisah ini juga yang berlaku pada zaman zaman Sultan Peraung Mahawangsa yang beragama Siam, Buddha. Ketika Abdullah Al-Yamani mengislamkan Sultan Peraung Mahawangsa ataupun Raja Peraung Mahawangsa yang membawa nama Sultan Muzaffar Shah, Sultan Kedah pertama. Apa berlaku tuan-tuan? Seluruh dayang istana dia masuk Islam. Ani'budullah, qul la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan tak mustahil peristiwa itu boleh berlaku dekat, mudah-mudahan akan menjadi nama Muhammad Ronaldo. Amin. Ronaldo teriak tu, Ustaz Manis mention my name, dia kena. Muslimin dan azan. Silakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, insyaallah. Dengan azannya tadi maka masuklah waktu solat fardu isya. Dengan lawangan azan Pakcik Bilal kita juga mengingatkan saya pada kisah Sayyidina Ja'far bin Abu Talib ketika tangannya kudung dibilas dan dilibas dalam perang Mu'tah. Dia kata apa? Kudungnya tanganku, terlipatnya tanganku tidak menghalangku untuk meneruskan perjuangan. Maka dilontar dan dilemparkan tangannya, pedangnya di sebelah kiri, dan sama juga dua-dua kudung. Maka diletakkan di celah ketiaknya. Akhirnya dilibas bahunya sebelah kiri, di celah lutut kanan kiri tuan-tuan. 1, 2, 3, 5, 6 kali libas tu dia tak jatuh-jatuh dan tak apa. Akhirnya ketika tertusuk pedang daripada belakang, dia rebah, tapi panji Islam diteruskan pegang oleh Khalid Al-Walid. Maka nak bagi tahu, pakcik jangan sedih. Walaupun tangan berlipat, tapi tidak menjadi alasan dan halangan untuk aku terus memakmurkan rumah Allah SWT. Alhamdulillah. Tuan-tuan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Okey, mari kita. Semangat sikit. Habis ya. Maka Rajab disebut sebagai bulan al-isti'dad, bulan persiapan dan bulan stamina, bersiap untuk membina stamina ibadah supaya kita tak terkejut. Nak semayang 11 rakaat, nak semayang 23 rakaat, memang bukan dia tuan-tuan, memang sakit orang, go out, go in, check out. Kalau pada malam sebab tu kita
Sebab apa? Sebab apa menjadi satu trend Sallallahu Alaihi Muhammad bukan nak suuzon. Masuk 10 malam pertama, Masya Allah, memang apa? Cari kasut tak jumpa. Kan? Boleh faham maksud ayat? Betapa lebih ramai daripada Jumaat. Malam pertama, malam kedua, saf Ramadan. Salatu sunat tarawih. Wallahu ta'ala insyaallah assalamualaikum. 10 malam pertama. Masuk malam ke-15. Pancing. Pasal apa pancing? Sebab stamina tak cukup. Stamina tidak seperti Mbappe. Stamina kita tidak seperti Messi, tidak seperti Ronaldo, tidak seperti Ustaz Manis. Saja selingan. Nak bagi tahu tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana kita tak collapse, macam mana kita tak pancing sebab tak mampu. Maka Allah buat dah sistem latihan modul ibadah rejak ni supaya hang bangkit. Dah perlu melebih-lebih pada akhirat, melebih-lebih pada akhirat berbanding dunia. Sila perlahankan kelajuan anda pada dunia, sila lebihkan pecutan pada akhirat. Start pada bulan Rajab. Boleh ambil ayat tu. Tu tagline ayat kita malam ni. Boleh? Macam mana? Lupa dah. Sila kurangkan kelajuan pada dunia anda dan sila tingkatkan pecutan pada akhirat anda bermula Rajab. Supaya kita tak kolek malam 15, 16, 17 sampai malam 30. Kita tetap berdiri megah dan gagah. Kita tetap di belakang tu imam. Salatu sunat tarawih 30 malam komplit tanpa bunting. Because of what? Stamina. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata Sufyan bin Uyainah, guru untuk Imam Syafi'i kita, sifat orang beriman dia kata apa? Prepare sebelum bertindak, berfikir sebelum komen. Ini sifat orang beriman. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berfikir sebelum, you have to think before you act. Ini sifat orang beriman, kata Sufyan bin Uyainah. Bukan tulis dulu baru hang fikir. Dan sifat orang beriman, dia akan sampai masjid sebelum azan. Jadi saya pun kalah. Ustaz pun main lambat. Ustaz tak apa, musafir jauh. Tak apalah, kita ambil semua kena. Saya pun kena. Sifat orang beriman mesti sampai sebelum azan. Tuan-tuan, bila kali terakhir orang berebut menunggu waktu solat? Yang pertama, bulan puasa. Waktu bulan puasa ni tuan-tuan, waktu yang orang hafal, waktu maghrib masuk ke berapa? Kalau saya tanya tuan-tuan, waktu maghrib masuk berapa tadi? Tak ingat. Tok Bilal mungkin tak ingat. Kecuali Tok Bilal sini lah. Saya dah cek semua, Tok Bilal semua tak ingat. Kecuali Masjid Jalan Baru. Kita jaga. Orang kita jaga. Sembilan bersemat. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia hafal screenshot wallpaper musim maghrib saja. Waktu lain jangan tanya. Waktu maghrib 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, hafal mati punya. Itulah kali terakhir kita hafal waktu maghrib masuk berapa? Setahun sekali. Masuk 1 Syawal, hang jangan tanya sembahyang maghrib berapa. Bila pula nak tanya? 1 Ramadan tahun depan pula. Are you agree with me? Tuan-tuan, itu hakikat. Okey, muslimin dan muslimat Allah. Itu yang pertama, bulan Ramadan. Kita menunggu waktu solat. Yang kedua, tuan-tuan, bila berada di umrah dan haji, tuan-tuan boleh tengok, yang ni saya sebut banyak kali dah. Yang ni lah Rejab, Syakban, Ramadan mengajar kita, hang tunggu Allah, hang tunggu masjid, hang tunggu solat, bukan solat tunggu hang, hang tunggu Quran, bukan Quran panggil hang, hang panggil Quran. Hang tunggu tok guru, bukan tok guru tunggu hang. Ini Allah mengajar kita sallallahu alaihi wasallam. Ini Uyainah kata, sifat orang beriman, prepare. Bismillah. Kita pakai ambil kena suara sikit tuan-tuan untuk muhasabah. Masuk Ramadan sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, orang menanti satu mulut dengan 30 juadah. Tapi di luar Ramadan 30 mulut tak jumpa dan belum tentu walau jumpa dengan satu sedekah. Boleh? Bila boleh ambil ayat tu, saya ulang.
Bulan Ramadan, satu mulut menunggu 30 juadah. Daripada cok badak, tepung talam, 30 juadah. Ni aku seorang. Tapi di luar Ramadan, tuan-tuan, 30 mulut anak yatim duk tunggu satu sedekah. Tak ada. Rupanya ibadah kita bermusim. Itu bukan sifat orang beriman. Ibadah engkau tidak bermusim. Buat baik tidak bermusim. Quran tidak bermusim. Mai kuliah tidak bermusim. Rakam ustaz tidak bermusim. Kenal juga. Kan kenal sama sikit. Ustaz apa kenal? Hampa kenal? Okey. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Tadi yang penghujung, ni yang terakhir Zahilas. Lepas tu penutup. Okey. Muslimin alaihi Muhammad, tuan-tuan. Apa persiapan dan persediaan ni? Tadi kita kata Rejab bulan prepare. Okey, nak prepare apa? Okey, yang pertama, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah, prepare dengan doa. Saya nak kongsikan satu doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ibni Kasir, seorang tabi'in. Dia kata apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Sekali lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, munajat doa Rejab sebelum menanti Ramadan. Apa maksudnya? Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, hantar Ramadan padaku. Doa ni doa tinggi nilai tasawuf dia. Dan ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, dan ya Allah, dan terimalah segala amalanku dalam 3 bulan ni, khususnya Ramadan nanti ya Allah. Tuan-tuan pernah jumpa doa, ya Allah, sampaikanlah aku kepada kuliah ustaz dan sampaikanlah ustaz pada diriku. Sampaikanlah ilmu aku pada ilmu dan sampaikanlah ilmu pada diriku. Sampaikanlah kakiku, tanganku pegang Quran dan sampailah Quran dalam dadaku. Oh, ini doa nilai tasawuf. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia panggil love, cinta berbalas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tadi saya kata apa? Yang penutup sallallahu alaihi Muhammad. Maka nak beritahu bahawa persiapan pertama yang siapa kena buat? Yang pertama, bila masuk Rejab, yang pertama tu imam. Okey, tu imam kena apa? Tu imam kena mantap kemaskini bacaan fasahah Al-Quran. 3 bulan ni kena ulang kaji, buka YouTube, tengok bacaan yang tuan-tuan suka, yang sangat mensyahdukan, yang boleh menggoda dan menawan hati jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehinggakan jemaah 8 rakaat bila dia pegang dan dia pakai kasut, dengar tu imam Allahu akbar, pusing balik, tak jadi balik. Engkau tu imam, you have to upgrade and increase the quality of Quran. Satu, supaya Quran kita ada roh nak masuk bulan Sya'ban, Ramadan. Starting dia Rejab. Satu. Yang kedua, siapa yang kena prepare untuk memantapkan stamina ibadah? Yang kedua, Tok Bilal sallallahu alaihi wasallam. Tok Bilal selawat. Selawat tu bagi kemat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tukar masuk 8 rakaat, nak masuk ke rakaat yang ke-9, 10, tukar lagu. Supaya saya kata, orang nak balik, tak jadi balik. Tuan-tuan tarik hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma alaih. Supaya Ramadan kita ada roh yang tuan-tuan suntik dan jentik. 2. 3, PA sistem teknikal kemahiran, insyaAllah masjid ni lah. Tapi saya sebut umum. Yang ketiga, technical PA system. Kepada semua masjid surau yang mendengar, saya mencadangkan dengan penuh keras dan tegas, sallallahu alaihi Muhammad,
sila manfaatkan duit masjid, bajet yang jemaah bagi untuk upgrade PA system, biar mereka sembahyang sampai mereka teriak, barulah tak sia-sia pemberian jemaah. Mungkin nasihat ni agak keras dan tegas, sebab kalau tak upgrade sampai bila? Kan? Sampai dah pengerusi meninggal 5-6 orang lah, tapi tak upgrade juga. Sedangkan jemaah bagi duit, dia nak rasa aku bagi duit sebab aku nak teriak main masjid, tiba-tiba tak ada nilai. Ni secara umum tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. You can disagree to agree, and you can agree to disagree. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pengerusi jawatan kuasa mungkin berdiri depan ni, tuan-tuan mai cek atas bawah depan belakang, tapi masjid kita komplit tip top lah. Nak buat apa? Pergi toilet. Sebab Ramadan adalah bulan yang orang tak pernah main masjid akan main. So waktu ni tuan-tuan attract, pegang hati dia. So setiap sawang, setiap pas layan dan santun tetamu Allah komplit tip top Ramadan, supaya umpama kita ni hamba sallallahu alaihi wasallam. So all out. Rejab ni nak check lah, wiring, kipas, semua lah, wangi, air freshener sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Maka dengan adanya dan cadangan-cadangan yang disebutkan tadi, sebenarnya Allah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kita, tetapi untuk agama dan roh, agar orang kembali rindu untuk mengimrahkan rumah Allah Azza wa Jalla dan meningkatkan nilai baik pada Rajab, Syakban, dan meningkatkan rasa tak sabar untuk bertemu dengan Ramadan. Barulah kena dengan maksud doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna. Maksudnya tak sabar ni tu, please sebab masjid dah cantik, tu imam pun dah best, aircon pun dah sejuk, tak sabarnya dia main tu wa balighna Ramadan. Jadi tuan-tuan, mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian saya yang tak kena di mana-mana. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan Allah berikan tuan-tuan kekuatan insya-Allah, dan apapun kita ucapkan tahniah khususnya kepada jawatan kuasa masjid ini yang terus mentadbir yang terbaik, yang saya rasa sampai ke hati dan jiwa kita. Kerana mereka lah kita beroleh pahala sampai ke syurga. Mereka pegang pahala kita. Jawatan kuasa masjid ini adalah pemegang kunci syurga, khususnya ahli jemaah yang berada di kawasan jemaah Jalan Baru ini insya-Allah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.